Okay, saya faham masa tu adalah cuti hari gawai. Ini secara online sahaja dan saya akan bagi link dan kamu boleh jawab selama 2 jam. Okay, dan saya nak saya tahu. Jadi saya 31 minit. Line sahaja. 2 jam ya tadi ni. Okay. Ya, 2 jam. Kenapa? Soalan ni senang je. 2 jam untuk 40 soalan. Semua adalah pilihan jawapan. Okay? Boleh? Boleh, Dan. Alright. Okay. Now kita akan pergi kepada topik kelima iaitu plan materials. Okay. Sebab hari tu saya rasa kita ada skip, ada cuti kan dekat Nuzul Quran tu. So jadi dia lari sedikit kita punya jadual. Okay. So ni adalah learning outcome dia. Masih dalam learning outcome yang mana you are able to classify the construction materials, which is plant materials adalah antara salah satu soft landscape yang you kena identify lah, especially di dalam spesies lah. Jadi dalam topik ini you akan tengok kepada how plant tu dari segi construction, detail drawing dia. Okay. Okay, so this is the thing. Okay. Ini keluar exam, ini keluar test juga. Okay, so this is a tree. Okay, ni adalah tree diagram. Okay, this is a tree diagram. So basically this is the original level lah, tanah yang sedia ada, and then kita korek, and then kita letak the backfill. Lepas tu kita letak the root ball. Okay, so you have to know this is root ball, called root ball. This is a trunk flare. Okay, and then kita perlu korek tanah ataupun excavate the soil, lubang hole, mestilah 2 atau 3 kali lebih besar daripada root ball punya diameter. Kalau terlalu kecil, takut root ball itu tidak boleh menjalar ataupun root tu tak boleh bergerak dengan baiklah di dalam tanah. And then tanah pula perlu ditukar lah kerana tanah yang sedia ada agak kadang-kadang ada setengah kawasan agak compact, and then kita kena letak tanah yang ada pengudaraan dan dalam segi kondisi yang baiklah. Okay, so I believe that you have study ataupun understanding the method since you start belajar horticulture. Betul? So dalam horticulture, dalam planting design, dalam plant material also, benda-benda ni ada disebut. Okay, benda-benda ni kita tidak boleh lari. Setiap subjek mesti akan ada berkaitan dengan planting, kerana kita memang di dalam bidang landscape architecture. Landscape architecture ni dia punya significant ataupun dia punya strength ada dari segi plants. Okay, alright, jelas? Jelas. Okay, so okay, you boleh tengok yang ni. Saya sendiri. Okay, you kena tengok ni kerana input dalam ni ada point dia di dalam test kamu. Okay, ini nombor 2 punya topik, excavate, dia kena excavate kan ataupun kena korek lubang. And then
Ini adalah antara types yang perlu you tahu. Kalau trees adalah 1x1x1, palms pun begitu. Okay. So irrigation iaitu saliran pengairan sangat penting juga kerana kalau ada setengah pokok terlebih air atau terkurang air pun boleh mati. So you kena tahulah jenis-jenis pokok dia. Okay. See how the way the good mulching dengan the bad mulching and then the good mulching. Yang ini dia tak boleh lah sampai macam buat busut macam tu. So mulching is just nice kalau buat begini. Faham? Dia kena 2 to 3 inch of mulch akan helps dalam segi protect trees tu daripada weeds. Okay, help maintain the soil moisture. So benda-benda tu lah. Okay, jelas? Okay, so dalam ni you kena ingat berapa step ada. So itu semua soalan. Berapa inci mulching? Staking ada berapa jenis? So you kena tahulah. So staking akan ada 4 jenis kat sini, 4 jenis. So macam mana, apa itu staking? So that's the things you have to understand. Okay, ini jenis macam mana? Okay. Kalau tree lot macam mana, so tengok berapa macam mana dia punya kayu ni. Okay, boleh ke? Kita nak tengok sekali lagi. Lagi sekali. Cepat sangat. Okay. Saya akan bagi sekali lagi dan saya akan stopkan lah sekejap ya. So plants and requirement. Okay, this is the thing. Okay, so plants tu adalah dia kena adalah it's very important lah to the world. Okay, so dia perlu sebab kita how we have to take care of the plants is penting untuk for the healthy maintain the healthy grow. Okay. Okay, this is a very important. Okay, so you kena tahu bahagian-bahagian dia trunk, yang ini apa namanya, yang ini apa. So this is very important, alright? Jelas sampai sini? Jelas. So see, kalau akar yang tuncang ini dipanggil taproot and then yang ini, okay, yang ini yang bercabang ni dipanggilkan apa. So this is very important lah.
Okay, so that is the things, video ni adalah untuk memberi sedikit sebanyak input tentang the planting details lah, dari segi dia punya diagram, dari segi dia punya anatomy dia, dari segi dia punya the way how to handle and the way how to take care of the plants, and then what is the 9 steps. Okay, so you have to understand the 9 step tu. First sekali start from the cleaning of the site through the pruning of the trees ataupun plants supaya ia dapat grow well, and then give and in the same time give the aesthetic value to the client or else to the environment. Okay, so the method start daripada tu, how to take care dari segi mulching, dari segi whole excavation, dari segi apa lagi, dari segi irrigation. So itu sangat penting lah, dan juga staking. Okay, jelas? Okay, so di dalam staking, what is a staking? Okay, kita akan belajar satu perkataan yang sama, staking, tapi dalam dua konteks yang berbeza hari ini. Pertama, staking pertama yang kita belajar ni adalah, yang kamu nak kena faham adalah dari segi, kalau dalam bahasa Melayu je, nya adalah pencacang. Okay, ni kayu pencacang ni, staking. Kita stake dia. Kita nak holdkan the trees yang baru ditanam supaya tegak sehinggalah dia matang dalam satu stage. Okay, yang mana roots dia dah bergerak ke dalam tanah ni, dia dah boleh mencengkam ke bumi, kemudian ke tanah yang sedia ada lah, dia dah boleh mencengkam ke tanah yang sedia ada dan dia boleh berdiri sendiri. Sekarang ni roots yang ini kalau you perasan dia baru tanam, jadi kita perlu sokong, kayu sokong. Kita panggil dia staking. So, kalau tengok kepada tadi ada 4 jenis. So kat dalam yang ini kita akan fokus kepada 2 saja. Pertama, tree stakes, which is angle between the stakes adalah 120. Okay, you can see here. Okay, which is kita satu bulatan ni 360 darjah. So kita kena ada 3 kayu and then dia jadi 120. Kenapa 3 kayu? Somehow because of kadang-kadang this depends kepada diameter trunks of the trees. Kalau besar sangat, kalau kawasan tu pokok tu perlukan lebih sokongan, so kita akan letak tree stakes. Sekiranya pokok tu lebih kurang daripada trunk diameter dia. Tahu trunk diameter? Di sini trunk diameter. Kalau kita pergi site, maybe kalau you tahu angkut vinyl, you tahu tak angkut vinyl? Pernah tengok tak masa sekolah? Tak pernah dengar. Pernah dengar? Pernah guna tak masa sekolah? Pernah dengar. Ada siapa-siapa yang pernah guna masa sekolah? Pernah tengok? Sini ada sesiapa ambil fizik? Ada. Ada guna? Ada. Ingat tak masa sekolah? Okay, so kalau tak ada, you sekarang online, you pergi buka tab sebelah, you tengok, you type angkut vinyl tu. Okay, somehow you to check the trunk diameter. Okay, the way how to check the diameter lah. So, below than usually lah, in the practice below than below than 3 inch iaitu 75 mm, okay, kita akan menggunakan 2 stakes sahaja kerana dia terlalu small, and then tak perlulah nak membazir kerana kerana kayu ni dia bukannya tak ada harga. Bila comes to the construction,
kayu ni sendiri, setiap satu kayu ni pun ada harga. Somehow kalau ikutkan ada orang pernah letak harga untuk satu stick ni lebih kurang 5 ke 7 ringgit. You bayangkan kalau satu pokok ada 3, tak ke 20 ringgit untuk stick saja. Tu yang projek. Kalau itu satu pokok, habis kalau dalam site tu projek tu ada 80 pokok. Dah berapa ratus kan, berapa ribu kan. So ataupun itu pun 80 tu sikit, buatnya beratus pokok. So depends lah. Alright. So kayu ni pun dia memainkan peranan dari segi memberi sokongan kepada pokok, dan dari segi kos kepada projek pun dia memainkan peranan yang tinggi juga. Okay. So you kena decide lah as a landscape architect atau landscape designer, you have to decide how many sticks that you want, and then how the way you want to place your sticks. Alright. Okay, ada setengah pokok dia tak boleh stick kerana dia terlalu besar. So dia perlukan gaying. Gaying ni adalah begini. Okay, strap ni dia letak dekat pangkal pokok ni, and then ada wire, guy wire, and then dia letak dekat kayu ataupun besi ataupun kayu di sini. Tapi dia bukannya terletak di dalam kawasan yang apa tu dah ditukar tanah, dia kawasan yang tanah sedia ada. Beginilah keadaan dia, supaya kerana ke tanah yang sedia ada dia lebih compact dan lebih stabil untuk dicocokkan kayu ataupun besi kat sini lah. Right, this is the way position. So you have to know kita ada dua, iaitu staking dan juga gaying. Okay, jelas sampai sini untuk staking method ni. Jelas. Alright. So ini adalah tree symbol for construction drawings. Okay, so basically saya tunjuk dia masa planting design ke apa, you pun perlukan menggunakan tree symbols, betul? Betul tidak? Betul. Okay, so this is adalah antara, jangan macam ni Betul. corak apa pula? Jangan macam terkejut sangat. Ini adalah antara tree symbol for construction drawings. Okay, dan untuk kita go for the construction drawings punya section, okay, this is the thing. So usually, so saya tengok. Okay, so jadi the important part is, and then specification. Sama juga, specification dia tetap bermula dengan dimension. Okay, berapa tebal, berapa dalam, berapa tinggi, and then continue with the materials. Materials dia adalah kat situ kalau sekiranya berapa tebal material tu adalah elements tu. Elements tu contoh you kata 50 mm thick of apa? Mulching apa saja itu benda tu dah plantings. Okay, ada setengah detail drawing dia memerlukan plan. Plan view ataupun top view. Perlu apa, so you kena ada top view. Okay, alright. So tutorial works. Each students required to produce one detailed drawings, planting detail with a good specification and submit at the end of your tutorial class. Means start daripada pukul 9.30. Okay. Sampailah pukul 1. Kelas kita habis pukul 1, betul? Right. So bawa laptop Betul. dulu, jangan cakap oh saya tak bawa apa, saya bawa diri je, kata nak pergi site. Tak, site tu sekejap je kita akan pergi. Saya akan susun jadual nanti sekejap lagi selepas habis saya punya lecture. Okay. At the end of the class tutorial, you have to submit your work. Okay. You have to submit your work. So, saya nak
kali ini punya bukan secara computerized, it's a manual. So everyone mesti ada butter paper ataupun tracing. Okay, saya tak ada tetapkan. Okay, tapi butter paper terlalu lembik. Tracing lah, I believe that dekat Book Garden ada. Okay, nanti beli tracing size A3. Okay, size A3 tu tak besar sangat lah. Size A3 and then buat satu detail drawing. Planting detail seperti inilah. Jelas? Jelas. Tak kisah you nak buat shrub ke, you nak buat trees ke ataupun you nak buat palms. Antara tiga tu je, shrub, trees, palms sahaja. Tak payah nak buat grass ke apa ke, shrub, trees, palm. Faham? Dan berserta dengan staking. You nak guna staking ke, you nak guna guying ke, terpulang. Okay? So, apa yang kena perlu bawa nanti adalah you punya stationery, you punya drawings, okay, and then buat. Jelas? Jelas. Okay, good. Alright, that is for the topic. Jelas. Apa tu topik ni? Topik 5. So, kita akan pergi kepada topik 6. Okay, itu adalah untuk tutorial. Okay, so topik 6 ini berkaitan dengan you punya assignment 2. Okay, kerana assignment 2 you have to prepare. Okay, grouping ya. Assignment 2 adalah grouping. So setiap grouping tu adalah kalau you group A, you pilih lah berapa dalam group A sahaja. Group B sahaja. Okay. So setiap pelajar tu nanti saya akan detailkan berapa orang dalam satu group. Tapi just saya nak bagi tahu dalam assignment 2 ni is very important adalah construction drawing yang mana you have to produce 4 jenis construction drawing, which is dimensioning plan, stacking plan, grading plan dan hard landscape plan. Okay, so pada today kita akan lihat grading plan. Basically hard landscape plan tu saya rasa you dah faham dah what is a hard landscape plan. Apa elements yang ada hard landscape tu you have to identify lah. Okay, you have to show. Nanti by the time ataupun secara masa tutorial saya akan tunjukkan lah antara contoh-contoh hard landscape ataupun hasil kerja pelajar. Okay, previous. Alright, boleh ke ni? Okay, bila topik ini, maksudnya selepas raya ni kita dah masuk kepada CLO2, which is you are able to display a set of construction drawing. Itulah tadi, that's why lah saya kena identifykan bukan identifykan, saya kena uji ataupun saya kena beri assignment berkaitan to display a set of construction drawing supaya at the end of the semester you'll be able to know what is a detailed drawing, what is a set of construction drawings, how to do it, the technical drawings, what's the important of the hierarchy line, what is the important of the specification, and that's very important. Okay, so dimension plan. Basically dimensioning plan ni adalah khas untuk hard landscape. Faham? What is a hard landscape? Macam gazebo. Lagi? Structure lagi? Dengan kata kasar dia atau pasarnya adalah benda-benda yang mati. Maksudnya benda yang man-made. Okay, benda yang kita buat. Faham? Step, plaza, gazebo. Okay? So benda-benda tu semua perlukan dimensioning. Okay, so dimensioning adalah untuk measure lah. Okay, so dia akan perlu measure dari segi angle, length dan width. Okay, so dalam measurement tu dia mesti kena detail lah. Faham? So macam yang ini kita, okay, kena bear in mind dan tuliskan notes kat tepi. Dalam kelas ni kita hanya menggunakan unit mm. Sekiranya benda tu 20 meter maksudnya 20,000 mm. Sekiranya benda tu 6 meter maksudnya 6,000 mm. Jelas? Jelas. Okay, good. Okay, ini adalah antara contoh lah. So how ada radius. Okay, so yang ini contoh dia using feet and inch. So tak, kita menggunakan mm and meter. Mm jelas senang, mm, okay. So ini adalah antara dia lah. Okay, how the
the dimensioning. Ini dari segi dalam AutoCAD. Tapi kalau dalam kelas ini, saya tak nak benda tu selari begini. Dia mesti berada di atas kepada line ni. Faham tak? The figure is not in the between. It's above the dimensioning line. Clear? Yeah. Okay, good. So, it's above lah. Alright. And then, okay. So, jelas ke dimensioning plan? I go fast because of kita sekarang, okay, nanti saya nak kena explain kepada brief assignment 2. So, faham ke? Faham. No problem. Sebab saya tak berapa risau sangat kat you all kerana bukan tak berapa risau. You kalau tak faham, kita kan akan jumpa face to face. So, masa tu tanya. I don't want you just macam memandai-mandai. Okay? Kalau tak faham, tanya. Okay? Alright? Okay. So, staking. Tadi dengar staking kan? Tadi staking adalah kayu pencacang ataupun kayu sokongan. Okay, dalam construction drawing kita ada staking plan. Okay. Actually this staking plan ni, the practice in the industry not very wide ataupun jarang orang gunakan, tapi for the academic purpose we have to learn because it's in the syllabus. Okay, staking plan ni kerana dia adalah opposite kepada dimensioning plan. Dimensioning plan tadi kita nak ukur kepada barang hard landscape, betul? Betul ke? Betul. Dalam staking plan kita kena adalah untuk mengukur ataupun measure the soft landscape. Pokok, kita nak kena tahu keadaan pokok ataupun jarak pokok tu kat mana. Okay, first of all, you have to know the datum. Datum tu adalah ini. Ini datum. Okay, kat mana datum? Okay, kadang-kadang kat site tu dia ada satu batu aras. Okay, dia boleh jadi datum. Datum ni adalah satu benda yang tak boleh bergerak. Tak boleh diubah. Sukar untuk diubah. Okay, so somehow kalau dalam kat site, kita kadang-kadang guna bucu dekat longkang sebab dia bukan benda. Okay, kalau tiang tidak boleh digunakan lah kerana kalau tiang konkrit ke ataupun tiang lampu, dia boleh di berubah tempat. Faham tak? Kalau di dalam maintenance ke, kalau macam contohlah 3 tahun akan datang dia nak check balik, betul tak ukuran ni? Tiang lampu tu dah tak ada. Susahlah nak start daripada datum tu. Faham tak maksud saya? Faham? Kalau longkang tu still ada sebab dia irrigation, saliran kan. So it's not irrigation, it's storm system tu, saliran tu. So benda tu still ada ataupun bucu bangunan ke, okay, boleh. Sebab kerana kalau berubahnya bucu-bucu itu ataupun berubahnya elemen itu, maka the whole site berubah. Tapi kalau lah contoh you buat datum tu sebagai pokok, pokok tu mati, pokok tu ditebang, tak boleh lah sebab benda tu tak kekal. Okay? Jelas sampai situ semua? Jelas. Okay, so bila dah tahu datum, site tu you kena tahu north point dia. And then barulah you boleh cari line. Macam mana cara nak buat? Okay, firstly, macam tengok dalam drawing ni. This is the datum. Datum tu kerana north point dia tu mestilah tegak macam ni. So, kita kena cari 45 degree daripada north point. That's why pentingnya cari dulu datum dan cari north point. Okay, kerana north point ni lah yang menentukan tarikan dia tu, tulang dia tu. Ini saya panggil tulang belakang lah yang paling 45 degree. Ingat cara dia adalah dari datum ni 45 degree. Either ke kiri ke kanan 45 degree. Tarik sampai habis drawing. Kemudian start daripada tulang belakang ni semua mesti 90 degree. 90 degree. Dia dah jadi 90 degree. Faham tak? Okay. Korang faham? Kita akan tunjuk kat sini. Contoh, this is north point So, bila ini north point, let's say kita nak letak datum tu di sini. Okay, betul? Nampak ke? Nampak. So, datum tu kita buat kat sini. Datum tu dia kena gerak. Okay, datum tu tak boleh macam tadi. Datum tu tak boleh macam ini. Datum tu kena begini. Faham?
Faham tak? Kerana dia kena ikut Faham. north point. Okay. Boleh ke sampai sini? Boleh. Boleh. Okay. Bila dah dapat sini, kita dah tahu ni end dia kan? Betul tak? End dia begini, betul? Betul. Terbalik end saya. Okay, tak apa. So dari end ni 45 degree. So you nak ambil dari sini. So you kena tarik sini 45 degree. So maksudnya dari sinilah 45 degree sini. Okay? Faham? Dari sini 45 degree. Okay? Inilah datum dia ni. Faham? Ingat daripada north mesti 45 degree. Okay? Boleh? Boleh. Tarik 45 degree ni sampai habis drawing. Start daripada 45 degree, kita panggil line 45 degree ni sebagai tunjang dia, barulah 90 degree. Pokok dia kat sini. Okay. Kalau inilah 90 degree dia, okay, 90 degree. Ini 90 degree. Okay, lepas tu kalau ini panjang, okay, ni 90 degree. Okay, ni 90 degree. Habis, madam yang ni nanti banyak kat sini tak boleh. Okay, tarik dari sini pula, ni 90 degree. Faham? So lepas dia tunjang ni semua kena buat 90 degree, 90 degree. Jelas? Tak apa, nanti masa tutorial kita akan perjelaskan bila you dah start buat kepada staking. That's the thing. So meter mm dia bergerak daripada yang tunjang ni. Okay, berapa jarak dia ni? Ni berapa jarak dia ni. Setiap kepada ni dia akan tahu berapa jarak dia dari sini ke sini. Okay, faham tak? Nanti saya akan lukis dalam studio lah. Alright? Okay? Okay, jelas sampai sini? Jelas. Alright. So kalau jelas, I hope that staking is very simple. It's just for pokok. Bukan untuk shrub pokok sahaja. Pokok and palms. Benda pokok yang besar. Because of shrub is quite, dia kawasan dia agak dense ataupun kawasan dia rapat-rapat susukar. Shrub kita akan pakai meter square. So kalau pokok kita pakai ni lah staking, okay? Alright. So this thing, grading plan. Ingat ke belajar semester lepas? Apa yang ingat? Apa yang kamu ingat? Hey, 70. Tak ingat, madam. Tak ingat? Siapa ajar you learn form? Learn from Sir Azrul. Grading kecuraman Apa dia? Kecuraman Grading. Kecerunan. Kecerunan. Yes, kecerunan. Oh. So ingat formula dia GDL? Ingat. Okay, untuk GDL memang kita akan sepatutnya ada, tapi bila comes to the construction, the end product, kita nak yang perlu penting adalah dia punya ni water run off. Tengok tak kawasan ni? Maksudnya kalau dari sini kita dah tahu dah sini paling tinggi. Betul? Betul. Betul tak? Sini tinggi sebab air turun sini, and then air turun sini rendah. Betul tak? Air turun sini, and then yang ni pun rendah. Faham? So dalam kelas ini, grading plan tu adalah untuk melihat water flow tu. Water flow yang sedia ada di site. Sebab assignment